Sebab kambing pun kena jantan betina. Jadi siapa yang pilih laki dengan laki, perempuan dengan perempuan tu lagi tahu daripada kambing tadi lah. Makna kata bermula dengan berdua, lelaki dan perempuan, yang mana Islam menitik beratkan ikatan suci perkahwinan. Ikatan suci perkahwinan. Berbanding di negara-negara luar, di barat yang ada setengah tempat ni, dia sampai duduk serumah sampai dah ada anak 2-3 orang. Wah, kaya-kaya, penyanyi, pelakon, ahli sukan, pemain bola sepak terkemuka, duduk serumah, anak dah ada 2-3 orang, masih boyfriend girlfriend. Orang tanya bila nak kahwin, dia kata dia masih belum terfikir soal kahwin. Itulah bezanya dengan Islam. Islam menitik beratkan ikatan perkahwinan. Kerana ikatan perkahwinan ini adalah merupakan satu ikatan yang suci. Tujuannya adalah untuk memelihara rumah tangga daripada berlaku masalah-masalah yang tidak diingini. Pertamanya, cara yang halal untuk menyelesaikan masalah dalaman diri. العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang dimuliakan Tengku Datuk Muhammad Al-Haj bin Tengku Harun, Tengku Pegawai Muda Paduka Mahavijaya Orang Besar Daerah Konlangan, Yang Berusaha Encik Azman bin Sharif, Pengetua SMK Bandar Serdana Putra, Div-Div Jemputan, yang diraikan kehadirannya Al-Fadil Ustaz Samsul Amri bin Haji Ismail, panel kita pada malam ini, para ibu bapa, anak-anak yang baik lagi cerdik, saputra, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini dapat kita berhimpun dan berkumpul di Dewan Terbuka Saputra untuk sama-sama kita menghadiri dan juga mendengar satu diskusi motivasi keibubapaan 2.0 Saputra bagi tahun 2023. Alhamdulillah, saya merasakan pada malam ini seolah-olah saya adalah artis bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Samsul Debat pada malam ini di hadapan, saya rasa tak kurang daripada 10,000 orang malam ini. Alhamdulillah, satu kehadiran yang sangat membanggakan. Sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, program kita pada malam ini adalah program motivasi keibubapaan, bertemakan menunjangi transformasi melakari kecemerlangan, dan tajuk perbincangan kita adalah ibu bapa idaman melakari kemenjadian anak. Pada malam ini kita rasa bertuah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita bersama-sama dengan seorang sosok tubuh, figura yang sangat hebat, yang sangat famous, bukan sahaja di kaca-kaca televisyen, tetapi penceramah pada malam ini, beliau juga merupakan personality media sosial. Kalau hari ini kita biasa tengok TikTok, ya, maka keluarlah wajah Ustaz Samsul Debat. Sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, izinkan saya untuk memulakan diskusi pada malam ini. Bila kita membicarakan soal ibu bapa, dia mesti bermula dengan perkahwinan. Tanpa perkahwinan, maka tak jadilah ibu dan bapa. Dalam Islam, perkahwinan itu merupakan satu ibadah. Dia sama seperti solat, sama seperti puasa,
yang mana kalau dinamakan ibadah itu sudah tentunya ada objektif, tujuan, KPI, Key Performance Indicator yang perlu dicapai dalam satu-satu ibadah itu, termasuklah perkahwinan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum, tak silap saya, Allah Ta'ala menyebutkan antara objektif perkahwinan itu ialah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Perkahwinan itu adalah untuk mewujudkan satu ketenangan dalam kehidupan, mewujudkan kasih sayang dan cinta. Soalan saya yang pertama kepada Al-Fadhil Ustaz Samsul Debat sebagai permulaan diskusi kita pada malam ini, bagaimana agaknya Ustaz kita nak mewujudkan dalam rumah tangga yang dibina itu sakinah, yang disebut sebagai ketenangan jiwa, mawaddah warahmah, cinta dan juga kasih sayang. Dengan segala hormatnya dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada Al-Fadhil, tuan moderator kita pada malam ini yang dimuliakan Tengku Datuk Muhammad Al-Haj bin Harun, orang besar daerah. Terima kasih banyak. Kali kedua dah kita jumpa. Seterusnya begitu juga kepada Tuan Pengetua, begitu juga Tuan yang dipertua PIBG, begitu juga barisan jawatan kuasanya, pemimpin-pemimpin, seterusnya ibu bapa dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Saya pun tak tahu lah macam mana nak ceramah ni. Tak tahu siapa yang membuka. Orang bercakap, dia pun bercakap, macam mana nak cakap? Dah lah bunyi langau mikrofon kan? Jadi soalan yang pertama tadi, macam mana nak mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang mana Tuan Pengurusi tadi memetik daripada surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Kalau kita tengok, itulah yang berlaku pada malam ini. Inilah maksudnya sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam banyak-banyak tempat ibu bapa pilih untuk berkemping. Malam ni ibu bapa pilih berkemping dan juga berkelah di SMK Sarjana Putra ataupun nama glamournya Saputra. Kan, duduk berkelah, bertenang-tenang, ada yang lunjur kaki, ada sambil picit-picit kaki, kan, nampak tenang, damai, santai. Sebab Nabi sebut duduk dalam majlis ilmu ni seolah-olah berada di taman-taman syurga. Kan? Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi bila sebut tentang sakinah, mawaddah, warahmah, sakinah itu ketenangan, mawaddah itu kasih sayang, manakala warahmah itu disebutkan sebagai belas kepada pasangan kita. Jadi mak ayah yang datang hari ini, kalau kita lihat masing-masing ada formulanya masing-masing. Bagaimana nak mewujudkan, walaupun pada asalnya kita melihat sebuah keluarga itu bermula dengan dua orang saja, suami isteri, lelaki perempuan. Adik-adik kena ingat, dia tak akan jadi keluarga kalau lelaki kahwin dengan lelaki. Ingat,
Perempuan dengan perempuan tu tak boleh jadi. Sebab kambing pun kena jantan betina. Jadi siapa yang pilih lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan tu lagi tahu daripada kambing tadi lah. Makna kata bermula dengan berdua lelaki dan perempuan, yang mana Islam menitik beratkan ikatan suci perkahwinan. Ikatan suci perkahwinan. Berbanding di negara-negara luar, di barat yang ada setengah tempat ni, dia sampai duduk serumah sampai dah ada anak 2-3 orang. Wah, kaya-kaya, penyanyi, pelakon, ahli sukan, pemain bola sepak terkemuka, duduk serumah, anak dah ada 2-3 orang, masih boyfriend girlfriend. Orang tanya bila nak kahwin, dia kata dia masih belum terfikir soal kahwin. Itulah bezanya dengan Islam. Islam menitik beratkan ikatan perkahwinan. Kerana ikatan perkahwinan ini adalah merupakan satu ikatan yang suci. Tujuannya adalah untuk memelihara rumah tangga daripada berlaku masalah-masalah yang tidak diingini. Pertamanya, cara yang halal untuk menyelesaikan masalah dalaman diri, hawa nafsu, keinginan sebagai seorang lelaki dan juga seorang wanita. Tu tak perlu hurai banyak, budak-budak ramai. Kedua, untuk memperoleh ketenangan hidup, ketenteraman. Tetapi bila masuk ketenangan, ketenteraman, tidaklah bermaksud rumah tangga tu tak ada masalah. Masalah kena ada. Orang yang tak ada masalah, dia bagi masalah pada orang lain. Contohnya orang gila, dia tak ada masalah, tapi dia bagi masalah pada orang lain. Katalah ada seorang gila, dia lalu, dia masuk dekat sini, tak berbaju, seluar londeh saja. Kita pun tengok, oh gila, dia tak ada masalah pun, happy je dia lalu depan. Jenis atas pentas berdiri sebelah moderator. Kita pun perhati, dia tak ada masalah. Orang semua pun tak tahu. Nak tengok kita, nak tengok asal serbat kan, tengok gila. Tiba-tiba dilondehkan seluar. Itulah masalah. Mula-mulalah trauma, orang tak boleh lupa. Sudah telanjang pula dia. Itu sebab kata tadi, dia tak ada masalah, tapi dia bagi masalah pada orang lain. Begitu juga untuk memelihara kesucian diri. Perkahwinan memelihara kesucian. Dia suami isteri dekat luar nak melintas jalan pegang tangan. Suami dia pegang isteri dia, bagus betul. Orang cakap bagus. Yang tak kahwin pegang tangan, gatal betul. Orang cakap beza. Naik motor, peluk suami isteri, betul-betul ke helmet, bagus. Dia sayang dekat isteri dia, kan? Yang belum kahwin, beria pakai helmet, menyapah, peluk rapat. Punya rapat naik motor, 7 orang boleh duduk belakang. Orang cakap apa? Nak mati sangat lah tu, gatal nak mati. Orang cakap, orang kritik sebab masih belum ada ikatan yang suci. Begitu juga untuk menjaga keturunan. Bila ada pasangan yang tidak menjaga ikhtilat, tak jaga batas perhubungan, maka mungkin boleh membawa kepada perbuatan-perbuatan tidak baik. Berlaku di satu negeri, di satu daerah, dalam sebuah hospital, di sebuah bandar yang besar, saya tak nak sebut negeri mana. Ada seorang perempuan ini melahirkan anak luar nikah. Dan untuk maklumat, anak yang dilahirkan di luar perkahwinan ini adalah merupakan anak yang ke-7. Hasil daripada perhubungan yang ke-7 ni adalah lelaki yang berbeza-beza. Nak bagi tahu keadaan, bayangkan keturunannya tak tentu hala, nak pergi sekolah tak boleh, nak register atas nama siapa tak tahu. Dan berlaku juga dekat satu hospital, saya ada bawa dalam ceramah saya. Dalam satu hari, ibu dan anak perempuannya melahirkan anak
pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Bayangkanlah anak yang lahir ini, dua-dua anak ni, apa hubungannya? Adik-beradik ke anak buah pak saudara? Itu yang kita nak memelihara keturunan. Perkahwinan ini mustahak, tidak boleh diambil ringan. Itu sebab nak berkahwin pun kena tengok kelayakannya, kemampuannya, kemampuan diri. Apa maksud kemampuan diri? Bukan hanya dari segi batinnya, termasuk juga keupayaan yang mengawal diri dia. Orang yang panas baran tak layak kahwin. Orang yang panas baran tak layak kahwin, kerana dia boleh membawa mudarat kepada pasangannya. Pada suami-suami yang panas baran sangat kat rumah tu, kejap-kejap nak marah, kejap-kejap nak pukul, percayalah cakap saya, kelayakan anda boleh dipertikaikan. Kemudiannya, dia juga sebagai media pendidikan, yang mana Islam mementingkan persekitaran yang sehat, keluarga yang sehat. Sakinah, mawadah, warahmah ini mampu mendidik anak-anak juga menjadi baik, mendidik keluarga jadi baik. Isterinya dulu liar, dulu main motor contohnya, perempuan main motor, bila dah kahwin dia jadi baik, sebab dia nak jadi isteri yang taat. Suaminya dulu tak pernah pergi masjid, masjid pun tak tahu jalan di mana masjid tu, sedangkan masjid tu belakang rumah dia. Sampai bila dah nikah, datang tanggungjawab dia nak jadi ketua keluarga yang baik, maka dia dah menjinak-jinakkan dirinya untuk pergi ke masjid. Jadi mana kata tu yang saya sebutkan tadi, mana kata ikatan perkahwinan ini dapat mengubah keadaan, dan dia juga menjadi media pendidikan. Dan begitu juga perkahwinan ini juga akan mewujudkan kerjasama dan tanggungjawab. Bila ada kerjasama dan tanggungjawab, saya pernah sebut dalam ceramah saya 5 kunci keluarga bahagia. Kunci rumah, kunci pejabat, kunci kereta, kunci syurga, kunci spare. Kunci rumah, sistemkan keluarga ikut sistem Islam. Kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Kunci kereta, hala tuju pemanduan nak bawa keluarga, biarlah menuju ke arah mardatillah, ke arah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, kunci syurga. Nak dapatkan syurga tak ada cara lain, kena dapat rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, kena ibadah sebanyak-banyaknya. Dan kelima, bagi menjawab tadi kerjasama tu tadi, kunci spare. Suami ada kunci, isteri ada kunci, mak ayah ada kunci, anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Bila masing-masing memainkan peranan, maka terwujudlah soalan yang ditanyakan oleh Tuan Pengurusi tadi. Terwujudlah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Samsul di atas penjelasan sebentar tadi. Jadi apa yang boleh kita ambil daripada apa yang disebutkan oleh Ustaz Samsul, bahawa perkahwinan itu sebenarnya adalah tanggungjawab dan amanah. Dia bukan satu permainan. Kadang-kadang anak-anak muda hari ini, dia berkahwin, dia kata sebab dah sampai seru, ya, dia berkahwin sebab dah suka pada dia, kahwinlah. Tak, sebenarnya perkahwinan itu datang bersama dengan perkahwinan itu adalah tanggungjawab dan amanah. Dan sesungguhnya amanah dan tanggungjawab itu adalah satu perkara yang berat untuk kita laksanakan. Sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, kita beralih kepada soalan yang kedua. Bercakap soal keluarga bahagia, keluarga sakinah itu mungkin mudah dia disebut di bibir, tetapi untuk melaksanakannya adalah satu perkara yang berat dan sukar. Lebih-lebih lagi pada hari ini, cabaran yang kita hadapi dalam suasana berumah tangga, khususnya dalam kita nak menjalani kehidupan, sudah tentunya ekonomi rumah tangga itu perlu dibela dan dijaga. Kadang-kadang situasi ini memaksa ayah bekerja dan ibu juga terpaksa bekerja. Dan kadang-kadang anak-anak juga dipaksa bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga.
Dalam situasi ini Ustaz, saya nak bertanya, kadang-kadang perkara ini merupakan satu desakan kehidupan terpaksa. Bagaimana agaknya ibu bapa yang sibuk bekerja ini nak memainkan peranan dia untuk menyantuni anak-anak, dan dalam masa yang sama walaupun mereka sibuk, mereka tetap juga menyantuni anak-anak ini dan dapat membela ekonomi rumah tangga. Silakan. Ini soalan yang paling susah sekali. Sebab apa susah? Pak Samsul Debat pun tak cukup masa. Samsul Debat lebih banyak masa di luar daripada masa di rumah. Kalau saya jawab, kita hendaklah bini orang rumah saya dia muntah dulu. Kan? Tapi sebenarnya hidup kita ni memang macam tu lah. Orang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Hidup kita ni dalam mengejar, dalam mencapai kemampuan ekonomi secara hidup, dan dalam masa yang sama nak capai keluarga yang bahagia. Ini adalah cabaran dan dugaan yang besar pada masa ini. Cantik dipandang, bulan mengambang, terang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada. Tetapi masalah bukan untuk disesali, tapi masalah adalah untuk diuruskan. Jadi mak ayah ada karier, dahlah ada karier, ahli keluarga pula ramai, perlu diuruskan. Jadi pentingnya menguruskan keluarga ni macam kita menguruskan syarikat juga sebenarnya. Perlu ada penyelarasan, perlu ada perbincangan, perlu ada musyawarah, perlu ada penyusunan prioriti kepentingan mana yang nak dikejar dulu. Jangan sampai satu tahap kita mengejar kesenangan ekonomi sampai terabai keluarga. Maka ada beberapa tips yang boleh dikongsikan. Yang pertama adalah pembahagian masa. Bila sebut pembahagian masa, bukanlah makna dalam 24 jam tu kita kena bagi 3. Maknanya kalau bagi 3, 8 jam kerja, 8 jam keluarga, 8 jam tidur. 8 kali 3 24. Betul kan? Boleh tak macam tu? Bagus kalau macam tu. Masalahnya tak akan berlaku. Jadi itu sebabnya apa yang kena ada. Pertama, masa tu bekerja boleh, tak ada masalah. Kerja kuat, balik lewat boleh. Tetapi bila sampai masa untuk keluarga, katalah masa untuk keluarga tu tinggal 2 jam atau tinggal 3 jam, pastikan masa itu adalah masa yang berkualiti. Quality time. Contoh quality time, waktu malam, waktu maghrib, solat maghrib berjemaah, keluarga dan anak-anak dan isteri. Sibuk macam mana pun, solat maghrib berjemaah. Orang tua-tua dulu-dulu sibuk macam mana pun, malam mesti makan sama. Jadi yang pertama, luangkan waktu makan bersama keluarga. Dan pada waktu makan tu berbual pun tajuk makanan, tajuk yang menyenangkan keluarga. Bukannya tajuk-tajuk yang melibatkan kepentingan seseorang ni. Contoh, ni anak-anak ada ni, mak ayah ada, sibuk cerita, bang, duit kutu bulan ni belum bayar. Abang, saya ingat saya nak ni lah. Tajuk tu tajuk mak ayah aja, anak tak terbabit, tolak tajuk. Quality time mesti melibatkan semua. Topik yang dibincangkan melibatkan anak-anak. Kalau tanya anak macam mana?
Tadi ada homework tak? Semua ada homework. Dah Along hari ni tak ada homework. Cikgu semua dah tak datang sekolah dah. Memang tinggal ada budak je. Contohlah anak ni cakap. Yang Angah macam mana? Angah homework banyak. Cikgu tu memang tak kerja lain. Memang bagi homework je. Peksa tu tak ada, memang homework je pula. Anak yang ketiga pula cakap, Alhamdulillah minggu ni sukan aja. Isnin sampai Jumaat. Yang seorang tu pula memang minggu ni tak ada homework. Sebab memang cikgu cakap minggu ni tak payah datang sekolah. Heran pula kerjaan. Jadi contohlah, anak-anak ni boleh, macam mana pula macam tu? Ayah boleh tanya, mak pun boleh tanya. Tajuk tu dikongsi bersama. Sebab saya kata tadi, tajuk yang melibatkan mak ayah jangan share dengan anak-anak. Tapi tajuk anak-anak dibincang. Quality time, cakap, nampak macam tak sihat ni Angah ni. Angah demam ke apa? Tak adalah, batuk sikit je. Perbualan. Sentuhan, senduk, nasi letak dalam pinggan anak. Quality time. Mak nak nasi sikit. Kau tak nampak ke tangan mak penuh ni, habislah sendiri. Bising betul lah. Salah mak macam tu. Dah lah tu je masa dia nak rasa sentuhan mak dia. Mak nak nasi sikit, nak berapa kilo kau nak? Jangan macam tu. Habis. Cukup tak? Cukup sikit-sikit je. Okey. Kalau nak lagi cakap, nasi ada lagi ni. Macam tu. Itu maknanya komunikasi semua penting. Quality time. Dan masa itulah anak-anak kalau nak apa-apa boleh cakap, ayah, cikgu minta duit yuran. Sudah, tak makan. Ada pula ayah kata, boleh tak kita disiplinkan? Ayah kata, semua hal berkaitan dengan duit yang dunia-dunia ni, ayah cakap selepas kita makan. Kau tidak hilang selera makan ayah kan? Boleh lah. Okey. Jadi anak dah tahu. Habis makan, barulah maknya datang, bawa air, siap alas bagi dekat ayah. Macam cawan ni dia tak ada alas. Bagi bang, minum bang. Apa hal ni tiba-tiba bagi air? Saja siap tengok abang macam tekak kering. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Maknya bang, ni nak cakap sikit. Apa? Anak kita ni si Along, Angah, Halang, Atih, hancur, Atih, awak ni 18 orang, 10 orang, semua serentak nak yuran hari ni. Ya. Berapa semua? Tak adalah banyak sangat. Kalau total kan dalam 1000 lebih lah. Tak apa. InsyaAllah nanti abang semak dulu dekat dalam akaun abang ada berapa. Dia bersuruh transfer online ke atau bagi cash? Transfer online pun boleh. Tak apa, bagi senarai akaun atau bagi kat abang. Esok abang selesaikan. Contoh. Yang kedua, elakkan balik rumah bawa masalah pejabat, masalah kerja bawa ke rumah. Jangan. Itu bukan tempat kan. Begitu juga jangan bawa hal rumah bawa ke tempat kerja pun jangan. Maknanya letakkan sesuatu kena pada tempat. Kemudian komunikasi ringkas. Sebab saya kat luar ni, kita sibuk kat luar, mesej anak-anak, Assalamualaikum semua dah makan belum? Hantar mesej. Anak-anak sekarang ada handphone. Dia dekat rumah, malam ni alhamdulillah mak tak masak, mak order online. Mak order apa malam ni? Malam ni mak order cakri tiaw. Tak adalah banyak sangat. Cakri tiaw, ayam goreng, ayam panggang. Lepas tu adalah sikit dengan teppanyaki, takoyaki. Lepas tu semua yang tinggi ni semua dia order je. Lepas tu makanan Korea, makanan Jepun, sushi, sashimi, semua dia order. Tak ketinggalan juga roti canai, murtabak. La ilaha illallah. Dia makan banyak sangat. Tak tahulah malam ni kami memang rasa happy sangat sebab abah tak ada. Contohlah. Contoh kan. Jadi mak dia kata komunikasi. Tak apalah, yang penting makan. Dah makan nanti siapkan homework. Dalam mesej simple je. Dah habis makan nanti siapkan homework, lepas tu tidurlah, rehat, jangan tidur lewat sangat. Esok nak sekolah lagi kan. Jadi mak dia kata dalam mesej tu. Dan begitu juga ajak suami, ajak isteri, ajak anak-anak, perbanyakkan sesi perbincangan hati ke hati. Contoh,
Ayah panggil, anak-anak semua mari sini, duduk sini. Ayah dah bincang sikit. Apa dia? Ayah cadang nak beli kereta baru. Kereta tu dah lama sangat. Maknya pun tanya, abang nak beli kereta apa? Cadang-cadang tu kereta Tesla. Apa yang marah? Beli kereta. Kan? Beli kereta. Bukan semua orang yang naik Tesla macam tu. Cuba sangka baik kan? Macam mana nak beli kereta Tesla, nak macam cantik kereta, tapi mahal lah kereta tu bang. Mahal harganya. Oh ya ke? Cek. Tu sekali ayah nak tanya anak-anak. Tengok anak-anak pun tak sangka dia dibabitkan. Kenapa lah ayah nak tanya kita orang? Warna apa yang korang suka? Macam tu. Putih lah putih. Hitam lah. Alam. Merah apa okey? Itulah, merah cantik juga, putih cantik juga. Tapi putih merah ni susah nak jaga lah. Kalau hitam senang sikit, waktu malam tak perasan sangat, kotor je. Apa pandangan korang? Betul juga lah, hitam okey lah. Sebenarnya anak ni mudah yang mengaruhi anak. Boleh lah. Macam tu ayah ikutlah cakap korang. Wahal memang dah booking hitam pun. Kan? Jadi makna kata, anak ni terasa dia terlibat dalam keputusan rumah tangga. Dan tiba-tiba bila kereta hitam tu keluar, hantar anak pergi sekolah, dia cakap dengan kawan, kenapa tak kereta hitam ayah aku? Nampak? Ayah aku tanya aku itu, nak pakai kereta kala apa? Aku cakap hitam, ayah aku beli hitam. Iya. Jadi makna kata, kita nampak benda tu simple, tapi benda tu mustahak bagi anak. Begitu juga kita boleh handle, boleh tackle anak kita dengan cara baik. Kan? Dengan cara tu boleh handle cara baik. Kadang kita balik sekali tengok, bunuh cikgu tu bodoh. Katalah, mahal pula. Kenapa? Cikgu tu lah, dia tanya soalan, lepas tu dia semua tak boleh jawab. Lepas tu bila tak boleh jawab, kenapa? Bila tak boleh jawab tu kan, dia tanya seorang tu, bila seorang tu tak boleh jawab, semua orang kena beri atas kursi. Bodoh cikgu tu. Tak baik, kata ayah. Macam mana nak buat? Kaedah pertama yang silap mak ayah, kalau tak betul communicate dengan anak, dia suruh kau beri atas kursi. Dia tak kenal mak kau ni siapa. Dia tak kenal ayah kau ni siapa. Cikgu kau tu nak kena. Ayah kau ni dengan orang besar daerah macam ni. Kalau contoh lah, dia nak mengadu. Ayah kau ni dengan menteri tu kawan baik. Konon. Tak tahulah hari ni orang tak berapa nak mengaku kawan dengan menteri. Kan? Ayah kau ni dengan ketua polis negara tu kawan. Contoh habis tu mengaku. Cara macam tu kita rosakkan anak. Jangan. Atau cara kedua, dia berlumba dengan anak dia. Apa? Kau kena beri atas kursi. Mak dulu atas meja pula. Nak berlawan pula. Tak boleh. Habis cara yang betulnya, seorang ayah dia pun tanya, cikgu tolong ni. Tak sabar. Ni ayah nak tanya sikit. Kenapa? Cikgu tanya soalan apa? Cikgu dah lah tanya soalan pasal ni. Lepas tu semua orang diam. Bagaimana pula semua diam? Tak pula semua tak jawab. Lepas tu cikgu tanyalah yang seorang tu, kawan tu. Lepas tu kawan tu tak boleh jawab. Lepas tu semua orang kena beritahu kursi. Itu yang marah tu. Sabar. Sekarang yang nak tanya, cikgu ada suruh baca tak benda tu? Ada. Bila? 2 minggu lepas. Habis Alum dah baca belum? Adalah sikit. Kalau tanya Alum boleh jawab tak? Tak boleh tu. Kalau Alum tak boleh jawab, Alum suka pergi seorang-seorang tu dia ramai-ramai. Itu lain. Tapi mesej sampai. Selang 2-3 minggu, waktu makan malam, tengah makan, ayah tadi, Lok, ada tak cikgu suruh baca apa-apa ni? Dah baca dah. That's why penting quality time. Walaupun masa tu hanya sekejap. Contoh, ayah hanya sibuk banyak-banyak, kesana kemari, ada bisnes apa semua. Tapi bila balik malam, maknya mengadu, wah, anak kita ni subjek dia fail. Tak boleh belajarnya, main-main dengannya.
prinsip akaun tak lepas. E. Wahal mak ayahnya dua-dua accountant. Contoh lah. Jadi ayah je balik, kau ni bodoh untuk siapa? Jangan macam tu. Dah lah balik si segala. Terus sound tu. Apa sah teruk sangat bodoh ni? Kau ikut siapa? Ikut mak kau ke? Weh mak abang-abang mulut. Mak ni pula. Cubalah. Jangan. Tolong abah tak nak dengar lah keputusan macam ni. Bukan macam tu cara. Dengan anak ni balik, dah lah si sekali balik. Loh, sini loh. Macam Miza. Fail lah. Fail. Fail macam mana? E ke? D ke? Dia kata E. Habis macam mana? Itulah. Rasa-rasa sebab apa fail? Sebab Alung tak lancar kot. Tak hafal yang cikgu suruh tu. Oh ya ke? Tak apalah. Macam ni. Rasa-rasanya Alung boleh improve tak? Boleh kot. Kalau Alung boleh improve, Alung buat. Yang penting peperiksaan akan datang, abah nak dengar result bagus. Abah yakin dengan anak abah. Nampak? Cakap tu. Abah yakin dengan anak abah. Buktikan pada mak kau yang kau boleh buat lebih baik daripada kau buat sekarang. Okey bah, okey bah. Itu cara dia anak-anak sekarang. Maknanya bagi suntikan semangat bukan teruk lah kau. Abah dulu teruk-teruk pun tak pernah dapat D. Abah kau dulu A, B tu je. B tu pun kalau demam sikit B lah. Wahal tengok balik result lama abah dekat sekolah lama. Sekolah pun tak tahu. Contoh lah. Jadi mana bagi semangat pada anak dulu. Jadi macam saya sebut tadi, bukan berapa jam masa yang diperlukan itu mesti berapa banyak tak, tetapi quality time. Masa yang ada walaupun sikit diisi dengan kualiti yang terbaik. Perbincangan, luahan perasaan dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang berbangkit. Dengan cara itu insya-Allah isu kesibukan mengejar peluang-peluang. Sebab ini adalah zaman kita berada nak pula di negara kita dalam keadaan masing-masing sedang berusaha untuk memperbaiki taraf ekonomi dan kehidupan masing-masing. Jadi tak dapat tidak, adik-adik, anak-anak, pelajar-pelajar Saputra kena faham. Mak ayah keluar bekerja ke sana kemari, berkorban masa untuk kamu demi mencari rezeki, nak menjara keluarga dan menyara pembelajaran kamu semua. Maka dengan itu jangan dibalas. Ibu bapa bukannya nak minta balasan dari segi duit, bayar balik apa yang dikeluarkan, tapi bayarlah, gantilah dengan kejayaan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Ustaz Amri, Samsul Amri di atas penjelasan sebentar tadi. Kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Fadil Ustaz tadi, apa yang penting sebenarnya adalah quality time, dan salah satunya adalah masa makan bersama anak-anak. Ya, kalau untuk pengetahuan tuan-tuan hadirin sekalian, tuan pengetua kita ni selalu panggil anak-anak yang bermasalah, yang melakukan masalah disiplin di sekolah. Perkara pertama yang akan ditanya oleh tuan pengetua, pernah tak kamu makan bersama dengan ibu dan ayah kamu? Dan kebanyakan mereka yang buat masalah ni, yang ada kes disiplin ni, mereka akan kata, kami tak pernah makan bersama cikgu. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, sebelum saya masuk kepada soalan yang ketiga, pada malam ini tuan-tuan, kita akan lancarkan, pihak Saputra akan melancarkan tabung pembangunan modal insan, yang mana dana daripada tabung pembangunan modal insan ini kita akan gunakan untuk program-program kecemerlangan sahsiah dan juga akademik anak-anak Saputra. Jadi pada malam ini tuan-tuan akan nampak anak-anak Saputra yang memakai tag, ya, yang tertulis di situ Badar. Maka dia akan bawa tabung, dia akan pusing di lorong-lorong di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan tak bawa RM10, masukkanlah RM100.
Nanti saya minta Al-Fadhil Ustaz lancarkan sekali lagi dalam jawapan pada soalan yang ketiga nanti. Baik, sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, saya masuk kepada soalan yang ketiga. Ustaz Samsul, di hadapan kita ini ada seramai 1448 student Saputra yang di antara umur 13 hingga 17 tahun, tingkatan 1 ke tingkatan 5. Mereka ini adalah generasi Z. Kita sebut sebagai generasi Z. Ibu ayah mereka adalah generasi Y. Kita tahu bahawa generasi Z ini mereka yang lahir dan membesar dalam suasana gadget di sekeliling mereka, handphone di tangan mereka. Kajian menunjukkan bahawa generasi Z ini mereka akan bersama dengan gadget mereka dalam satu hari tu 24 jam tu lebih kurang 60 ke 70% masa yang diambil bersama dengan gadget mereka. Dan sudah tentunya ada pendekatan kita sebagai ibu dan ayah bagaimana kita nak approach generasi Z ini. Sebab kata kajian Ustaz, generasi Z ini dia mudah memberontak. Ditegur sikit dia akan memberontak. Mungkin kita nak minta penjelasan Ustaz pada malam ini bagaimana agaknya ibu dan ayah yang nak approach, yang nak buat pendekatan didikan kepada anak-anak generasi Z ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz, tapi sebelum tu minta lancarkan tabung pembangunan badan insan kita Ustaz. Terima kasih atas soalan itu tadi. Menurut kajian generasi Z, Gen Z 60.9% kaedah komunikasi yang paling berkesan pada mereka dikatakan adalah cara menggunakan media sosial. Tetapi itu adalah perasaan mereka saja. Tetapi macam mana pun dari segi komunikasi ibu ayah dengan anak-anak masih lagi menerusi satu saluran yang disebut adalah saluran bersemuka. Ibu, ayah dan anak-anak mesti selalu buat sesi bersemuka, pandang wajah anak, berbicara dengan anak. Kalau 10 anak, 10 lah, seorang-seorang ada, ya. Dan macam tu juga macam malam ni, bila nak lancarkan tabung mesti cara bersemuka. Dia tak boleh saya cakap tabung tu jalan, dia tak boleh. Saya dengan ini mengumumkan secara rasmi, maka mana yang pemegang-pemegang tabung sila jalan mengata, mengayau semua. Tak cukup kat dalam ni, round dekat rumah kedai tu semua. Jadi semua yang ada ibu bapa, ini tabung ini dikutip bagi tujuan untuk membantu modal insan, pembangunan modal insan para pelajar sekolah-sekolah ini, di dalam sekolah ini. Termasuklah buat program malam ni. Buat program malam ni dengan PA sistemnya, dengan apa, manalah tahu dengan adanya kutipan yang baik mungkin kita akan improve speaker ni. Kan, bergema-bergema, kesian orang dengar tak dengar gitu kan. InsyaAllah. Kalau tak ada duit tak apa, lurutkan je gelang tangan, cincin mana yang ada, ataupun bagi je handphone tu, pandailah pengetua hantar kat kedai, formatkan besok. Ya. Mana lalu tabung cepat. Saya okey, adik-adik tolong round semua. Tabung kat mana dah? Round dik, masuk tengah tu. Cepat. Masuk. Jangan bagi dekat anak tu kan. Anak cakap minta dengan ayah aku dia tu. Pergi mak ayah cari. Yang mak kan janganlah cakap cari suami acik dia. Yang suami pula cari isteri acik lah. Macam sudah tak dapat. Dia bagi je berapa yang ada, berapa. Tak dapat bagi RM5, bagi 10. Tak dapat bagi RM10, bagi 100. Kalau nak transfer masuk dalam akaun mana? PIBG. Akaun PIBG. Mak ayah semua dah ada akaun PIBG. Transfer pakai e-wallet 1000. Kan?
Mana lagi? Tu siapa yang nak bagi angkat tangan, panggil adik tu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga murah rezeki, dipanjangkan umur, diberikan keberkatan, kebahagiaan dunia akhirat. Masuk. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, tak pernah saya tengok orang berebut-rebut nak sedekah ni. Ya Allah, ada yang bagi tu geran tanah mana? La ilaha illallah. Bakaran kereta pun ada yang bagi. Kunci kereta pun ada yang bagi. Ni ada yang balik jalan kaki kan? Ya Allah, bagus betul. Terima kasih banyak. Anak ramai bagi ni. Mengelat mak ayah ni. Cepat. Okey. Jadi macam yang saya sebut tadi. Sambil-sambil sambil-sambil. Jalan. Nak maklumkan juga maknanya bila kita cerita, bila komunikasi cara macam tu, yang berdepan tu lebih baik. Yang berdepan itu lebih baik, bersemuka itu lebih baik. Dan anak-anak hari ni tak sama macam dulu. Kalau mak ayah pegang, dulu masa zaman ayah kecil dulu kena pukul okey je. Tak sama. Kita tak boleh pukul rata. Sebab anak-anak sendiri pun berbeza sifat dan kecenderungannya setiap seorang. Penting kita mengenali subjek matter. Penting kita mengenali anak-anak kita. Nombor satu, anak paling sensitif sekali. Anak nombor dua, dia gemar merebut daripada anak nombor satu. Anak nombor dua ni biasanya dia akan cuba dapatkan juga apa yang dia nak. Anak nombor tiga biasanya gemar menyakat nombor satu dan nombor dua. Lepas tu dia nangis dulu dan dia paling cepat mengadu dengan mak. Tetapi nombor satu dengan nombor tiga biasanya rapat. Begitu juga nombor empat. Nombor empat biasanya yang paling manja. Dan nombor empat ni pula, tengok dia mula tunjuk dia nombor berapa. Ini menurut kajian. Mungkin betul, mungkin tak. Tetapi pentingnya setiap ibu bapa mengenali anak-anak. Dan bila kata Gen Z ni dikaitkan dengan tablet, dikaitkan dengan telefon bimbit, media sosial, saya nak beritahu, kita sekali berada pada zaman seolah-olah zaman teknologi ni saya gambarkan macam satu air sungai. Air sungai yang datang deras. Maka disebabkan kita tak nak air itu efek pada diri kita dan keluarga kita, kita bina tembok, kita bina halangan, bina empangan supaya air yang laju tu tidak kena pada diri kita dan keluarga kita. Tetapi yang kita tak faham, kita tak sedar adalah air yang datang tu bukan air biasa-biasa. Air yang laju deras menghentak empangan tembok yang kita buat, maka kita kononnya nak menghalang. Jangan terbabit ke media sosial, jangan pegang apa-apa tablet sekalipun. Kita boleh buat, tetapi ini bukan zamannya. Ini adalah zaman teknologi maklumat. Bila hentakan air semakin kuat pada empangan tu tadi, sampai satu ketika nasib tak baik, empangan tu pecah, air yang lebih laju daripada jangkaan kita datang. Pada ketika itu bukan hanya anak kita, dengan kita pun hanyut. Yang tak faham analogi, bak saya huraikan balik semula. Maknanya kita tak boleh sekat teknologi. Kita tahan anak kita daripada teknologi, dia akan cari daripada kawan-kawan. Jadi apa yang kita nak buat? Kita bekalkanlah teknologi itu kepada anak-anak kita, tetapi dibekalkan dengan guideline, garis panduan. Dia boleh buka media sosial, anak-anak kita boleh ada akaunnya masing-masing, tetapi dia tidak boleh blok mak ayah dia. Dia mesti berkawan, friend dengan mak ayah dia, supaya mak ayah sentiasa peka, boleh tengok apa yang anak postkan dekat dalam akaun. Mak ayah kena tahu, saya tak pandai lah teknologi ni, biarlah anak saya. Maka kita akan jadi generasi yang tak relevan pada pandangan anak-anak kita. Itu sebab bila kita berada pada zaman teknologi, kita kena kuasai teknologi, supaya anak kita boleh berbincang pula dengan kita tentang isu-isu yang berkaitan dengan teknologi. Jadi penting kita mengenali. Poin yang paling penting sekali kat sini,
penting kita kenal subject matter kita. Kita nak kawal anak kita, kita nak kontrol anak kita, kita nak didik anak-anak kita supaya menjadi generasi yang baik, tapi kita tak kenal dia. Kita tak tahu keupayaan dan kelebihan keistimewaan anak kita. Yang kita tahu kita marah, yang kita tahu nak suruh jadi macam kita. Tak betul. Tak semestinya jadi macam kita. Dia mungkin boleh jadi lebih baik lagi. Mungkin anak kita nak katakan kita doktor, kita tak boleh paksa anak kita jadi doktor sedangkan minatnya lain. Yang penting kita kena guide dia seperti mana yang Nabi ajar, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik manusia memberi manfaat pada orang lain. Maka kalau betul ada benda manfaatnya, maka guide dia, bimbing dia ikut jalan yang sebenarnya, jalan yang baik, supaya anak kita boleh mencapai cita-cita yang diidam-idamkan. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Samsul di atas penjelasan sebentar tadi. Sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, harap sabar. Kita ada beberapa minit saja lagi untuk kita tamatkan diskusi motivasi keibubapaan kita pada malam ini. Saya minta kepada hadirin sekalian, terutamanya anak-anak saputra, supaya dapat memberikan sepenuh perhatian dalam diskusi perbincangan kita pada malam ini. Ustaz, kita pindah kepada soalan yang keempat, Ustaz. Pepatah Inggeris ada mengatakan bahawa we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Dan mafhum daripada pepatah Inggeris ini, Ustaz, maknanya bermula daripada pemakanan, maka ia akan membentuk watak anak-anak kita ini. Dan Islam sangat menekankan soal pengambilan makanan yang halalan tayyibah, makanan yang halal lagi baik khasiatnya. Jadi mohon Ustaz memberikan penjelasan soal pemakanan, apa yang sesuai, apa yang baik untuk anak-anak, supaya watak anak-anak ini ada nilai karamah insaniah dalam diri mereka. Silakan Ustaz. Bila cerita tentang makan, kata Tuan Pengurusi tadi, we are what we eat. Kita ni apa yang kita makan. Malahan masa ceramah ni pun saya nampak ada yang mengunyah makan. Maknanya tak tahulah apa yang dia makan. Tetapi makanan yang kita tahu setakat ni makanan yang halal. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu yang memberi rasuah kepada hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebagian daripada harta manusia dengan membuat dosa, padahal kamu mengetahui salah. Surah Al-Baqarah ayat 188. Dalam firman Allah yang lain, wahai para rasul, makanlah daripada makanan yang baik dan kerjakanlah amal soleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maknanya makan ni, bila kata tadi Tuan Pengurusi, we are what we eat, makanan ni tanpa sedar boleh mempengaruhi siapa kita nanti. Bagi anak makan, contoh, duit entah mana dapat, contoh, kerja ni, dia kerja pejabat, tapi dekat pejabat tak kerja, contoh. Dia haram ni ada dua keadaan. Contoh, air ni halal, bukan air yang memabukkan. Kalau tidak dah tentu saya ceramah malam ni terus semua nak main-main macam tu kan. Saya nanya happy kan? Apa hal turban ni? Dia campur apa ni? Tak, air ni halal, tetapi boleh jadi haram air ni disebabkan duit yang sumber yang digunakan untuk beli air ni datang dari sumber yang haram. Jadi haram. Kerja, makan gaji pejabat halal insya-Allah, tapi cara bekerja tu tak halal. Contoh, patutnya kerja tapi tak kerja. Dia boleh mempengaruhi kepribadian orang-orang yang memakan rezeki tersebut. Tak kerja,
Sebulan sepatut kerja 22 hari, tetapi kebanyakan masa tak kerja sebab makan terdaras. Motor darah kojo tak kojo, makan ya contoh. Ataupun mengular je kerja ni. Tengah hari bos tak ada, dia balik rumah, tidur, layan Netflix. Balik rumah main game. Balik rumah tidur atau pergi mancing sebab bos tak ada, contoh. Maka dia boleh mempengaruhi kepribadian. Jika seseorang mengambil makanan daripada sumber halal, diyakini keimanan serta ketakwaannya akan bertambah kukuh, mantap dan kuat. Tetapi jika seorang itu memakan makanan yang haram, maka diyakini imannya akan lemah dan akhirnya terhakis daripada hatinya iman. Maka makanan yang menjadi sajian hendaklah makanan yang baik. Kerana apa? Kerana akan mempengaruhi sikap, perangai, air muka, hati, keseluruhan kehidupan. Sesungguhnya yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Kan? Dan di antara kedua-duanya itu adalah benda yang syubhat. 15 perkara haram. Pertama, makan riba. Maknanya makanan yang bercampur dengan harta kita, bercampur dengan riba. Kita beli makanan, jangan. Kemudian begitu juga ada juga disebabkan oleh seterusnya, memperolehi harta atau rezeki daripada penjualan dan perniagaan yang tak pasti halal haramnya. Kemudian tipu daya, memperolehi keuangan, memperoleh harta hasil daripada penipuan. Letak muka Samsul Debat, pelaburan patuh syariah, dia kata 300 sahaja. Tidur satu malam, besok dapat duit riban-riban. Membohong. Samsul Debat tak terbabit. Ya? Dan begitu juga judi. Ya? Judi juga merupakan satu perkara yang juga akan menyebabkan harta itu menjadi haram. Begitu juga berlaku zalim, iaitu menahan hak. Contohnya nafkah tak bagi, tapi duit yang sepatutnya bagikan isteri, nafkah digunakan untuk tujuan yang lain. Contohnya untuk belanja kawan-kawan makan. Contohnya juga boleh membuatkan perkara itu menjadi haram. Seterusnya, kan, bakhil. Kan, jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda telah digunakan Allah kepada mereka daripada kemurahan yang menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Kelak mereka akan dikalungkan, diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat. Surah Ali Imran ayat 140. Seterusnya amalan monopoli, menguasai, menyimpan, menyorok barangan, keperluan asas, gula, beras. Kemudian hasilnya itu kemudiannya dia buat keuntungan, buat makan juga pun jadi haram. Kemudian mencuri, yang ke-8 pun menjadi haram. Ke-9, penipuan, menawar benda lain tapi menjual benda lain. Beli barang secara online, janji bersani, sekali sampai bawa satu ngau. Contoh itu. Kemudian ke-9, rasuah. Kan, rasuah, minta rasuah supaya nak memudahkan urusan dan sebagainya. Kemudian begitu juga harta jumpaan yang dijumpai, dipercayai tercicir dan tak berusaha mencari siapa pemilik sebenarnya, juga menjadi haram. Begitu juga seterusnya, perniagaan yang membabitkan secara jelas urus niaga yang haram. Contohnya menjual beli dadah, menjual beli benda-benda yang diragui. Kemudian seterusnya pelaburan haram, dan begitu juga perkara-perkara yang boleh memudaratkan hasilnya, memudaratkan dirinya dan memudaratkan mereka yang memperolehinya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pentingnya mencari rezeki yang halal, pentingnya mencari pemakanan yang halal, kerana makanan rezeki yang halal ini boleh mempengaruhi kepribadian setiap individu. Wallahu a'lam bishawab. Okay, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Kita dah sampai ke soalan yang terakhir. Kalau tadi soalan 1 sampai soalan 4
lebih fokus kepada peranan dan tanggungjawab ibu dan ayah. Soalan yang kelima, soalan yang terakhir, kita hampir kepada soft landing ni, khusus untuk anak-anak Saputra. Angkat tangan anak-anak Saputra. Ada tidak ni? Okey, baik. Soalan untuk anak-anak Saputra ni, tolong dengar sungguh-sungguh. Ustaz, kita nak bicara soal cinta remaja. Orang kata cinta ni Ustaz, bila dah masuk ke hati dia susah nak kawal. Sebab cinta ini dia adalah persoalan hati dan perasaan. Dan biasanya cinta remaja ini ataupun cinta di alam persekolahan, biasanya dia akan membawa kemusnahan masa hadapan. Kadang-kadang nak elak susah, sebab moderator pun pernah bercinta. Dan saya pasti Ustaz Samsul pun pernah bercinta. Apatah lagi seorang lagi Sul, Samsul Yusof pun banyak kali bercinta. Jadi bagaimana Islam memandang soal cinta remaja ini? Bagaimana kita nak membendung sebagai ibu dan ayah? Dan bagaimana mangsa cinta remaja ini, terutamanya anak-anak kita yang terjebak dengan cinta remaja, untuk mengawal perasaan itu? Minta Ustaz jelaskan, silakan. Bersebut tentang cinta remaja kepada anak-anak yang berada di sekolah Saputra, dengar pesan saya. Belum masanya kalian bercinta. Waktu mak ayah hantar pergi sekolah, apa pesannya? Belajar. Tak ada mak ayah dekat sekolah menengah SMK Saputra ni pergi sekolah cari menantu yang baik untuk mak ayah. Tak ada. Tak ada. Cari lisensi buat balik soal. Tak ada. Tak ada. Yang dipesan suruh belajar. Selain daripada itu tak boleh buat sebab belum masanya. Hari ini kamu mungkin nampak, perempuan itulah secantik-cantik perempuan. Dan pelajar perempuan, ya Allah, handsome-nya dia. Waktu dia lalu dekat kelas kita, kita rasa handsome sangat, handsome banget. Tetapi percaya cakap saya, bila keluar daripada sekolah, masuk universiti, yang sekolah tadi dah tak relevan. Tak nak lah dia, tak nak lah dia, tak mau. Dan bila dekat universiti pun tak cukup besar lagi. Bila keluar di alam pekerjaan, yang universiti dia pun dah tak berapa cantik. Maka siapa yang dah berkapal dalam sekolah ini, saya dengan rasminya isytiharkan kamu semua clash serta-merta. Tidak ada hubungan selain hubungan kasih sayang kepada kedua ibu bapa yang dibenarkan di sekolah ini. Kalau benar kamu nak bercinta, kalau benar kamu nakkan pasangan, pastikan kamu capai keputusan yang terbaik di Saputra ni. Kemudian lanjutkan pengajian universiti. Dan lanjutkan universiti, dapat career. Maksud tu cakap, siapa nak kahwin dengan aku beratus sekarang. Ini bukan main lagi. Biar kering air di laut, terbakar seluruh hutan belantara. Namun untuk lupakan you, tak sekali-kali. Jalanlah. Masa tu bukan main lagi sajaknya. Lautan api sanggup kurenangi. Minum air kopi, pun bertiup, cinta bergenang. Saya teringat ada satu nasyid. Cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada ummah, cinta kepada
kecemerlangan. Marilah kita semua cinta 5 perkara. Tak disebutkan pun cinta boyfriend girlfriend. Maka nak beritahu, pertama yang kamu semua kena buat, jaga batas pergaulan. Jomlah kita keluar sama, pegang tangan saya. Jangan gaul. Jangan. Wahai pelajar-pelajar wanita perempuan yang ada dekat sekolah, tolong jaga kesucian dan maruah kamu sebagai wanita Islam. Yang bukan Islam ada? Yang bukan Islam ada tak? Tak ada. Jaga. Awak nak usik-usik saya, minta maaf. Jangan nak sentuh sikit pun, saya takkan bagi cakap. Tolong. Kalau awak hormat saya, hormat keluarga saya, awak takkan sentuh saya walaupun jari tangan saya ni, selagi mana saya belum dipinang secara sah oleh awak dan keluarga awak. Jawab. Perempuan itu apa? Iya. Ini belum apa-apa, pegang tangan sampai berpeluk. Ada duit pun mak ayah lagi banyak. Faham? Kemudian yang kedua, tolak ke tepi cinta. Buat masa ni sebab apa? Sebab bukan haknya. La imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Tak beriman orang yang tak jaga amanahnya. Amanahnya belajar, bukan bercinta. Jangan buat. Wala dina liman la ahda lahu. Dan tak beragama orang tak melaksanakan janji. Janji nak belajar, belajar. Jangan buat selain itu. Jangan layan cinta 24 jam. Tengok drama Korea cinta. Tengok Hindustan cinta lagi. Oh lagi jauh hasti. No. Nah. Tengok cerita Turki pun cinta-cinta. Tengok cerita Upin Ipin sudah. Daripada baca novel Melayan ni, layan buku-buku ilmiah dulu, kemudian baru cerita soal cinta. Bukan apa, saya nak tunjuk kat kamu semua, bila hubungan tak jaga berlaku di Selangor baru-baru ni. Hubungan tak jaga, dia ada girlfriend, perempuan yang ada boyfriend, tetapi lelaki dan perempuan yang ada boyfriend dan girlfriend ni masing-masing terlibat dengan perhubungan yang tak baik, akhirnya mengandung. Bila mengandung, ditikam, dibelah perut perempuan ni sebab takut nanti kena tangkap, buang janin dalam perut, bakar, akhirnya terlibat dengan kes bunuh. Tu yang kata tadi, memusnahkan masa depan. Yang tadi cerita saya kata ibu dengan anak melahirkan anak pada hari yang sama sebab apa? Maknya pergi kelab dandut, kelab malam, kelab dandut, bawa anak perempuannya sekali. Dua-dua malam tu mabuk, bawa lelaki lain, lelaki tu merasa dua-dua sekali, dan dua-dua mengandung dan melahirkan anak hari yang sama. Nak jadi apa? Kalau dah terlanjur seperti itu, nak jadi apa? Masa depannya dah habis. Saya pernah berceramah di Baitul Ihsan. Ustaz Arah tahulah kot, Baitul Ihsan. Dulu satu ceramah pusat pemulihan. Saya sedih bila masuk, kesian saya tengok tingkatan 4, umur tingkatan 4 16 tahun, umur 15 tahun, umur 17 tahun, duduk dengan ceramah saya sambil pegang baby. Anak yang lahir hasil perbuatan tanpa kahwin. Nak jadi apa? Nak ke mana? Keluarga pun tak boleh terima, masyarakat pun tak boleh terima. Itu sebab saya pesan, jaga. Belum masanya nak bercinta.
Belum masa. Besok kamu dah kerja, mak ayah kamu sendiri yang tanya, bila kau nak kahwin? Dia yang tanya. Kemudian begitu juga, tambah ilmu agama dan pengetahuan supaya dapat mengelak daripada perkara-perkara yang keji dan munkar. Pilih kawan-kawan yang baik supaya kawan-kawan ini pun mengajak kita kepada kebaikan, bukannya mengajak kita kepada maksiat. Jangan dilayan cinta-cinta monyet, dan kemudian jangan dilayan perhubungan cinta di dalam sekolah. InsyaAllah dengan cara itu kamu jaga, jangan risau. Tak lama pun, mana pelajar tingkatan 5? Pelajar tingkatan 5 kat tangan? Tengok, yang tingkatan 5 ni, mana mak ayah pelajar tingkatan 5? Mak tak ramai, anaknya ramai, maknya tak ramai. Mak ayah untuk pelajar tingkatan 5 kat tangan. Okey, tanyalah mak ayah. Dia pun terkejut lah, dah tingkatan 5 anak. Tak sangka, ingatkan tahun depan SPM bulan 12 dah start kan? Habis SPM besok, dah habis sekolah anak aku. Sekejap aja. Itu sebab saya kata dengan adik-adik, sabar, sekejap dia akan habis sekolah. Jadi masa berada di sekolah ni, tolong manfaatkan sebaik-baik. Bukannya kita tak bagi bercinta. Cinta ni memang satu perkara yang menyeronok. C-I-N-T-A, cinta itu nikmat, tapi awas, bahaya plural. Jadi jangan dilayankan perasaan tu sangat. Fokus dalam kepala ni, bayangkan muka mak ayah kita. Aku kena bayar mereka dengan kejayaan dalam akademik ni dulu, kemudian baru kita cerita soal cinta. Ingat, gantung cita-citamu itu tinggi di atas langit, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung. Tapi jangan digantung cita-citamu di atas busur, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busuk dengan laut, tapi dah ahli falsafah tu cakap macam tu, aku ulang je. Jadi mana kata target dia tinggi, nak berjaya, nak membahagiakan kedua ibu bapa kita. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Sekali lagi saya umumkan, pasangan yang dah ada hubungan dalam sekolah ini, di luar sekolah atau dalam sekolah ini, saya isytiharkan clash, putus serta-merta. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, telah pun diisytiharkan clash pada malam ini. Balik ke rumah masing-masing, nangis di bucu katil. Alhamdulillah, sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, hampir 1 jam 30 minit kita bersama dalam diskusi perbincangan pada malam ini. 5 persoalan telah pun diutarakan dan telah pun dijawab dan diberikan pencerahan yang sangat baik oleh Al-Fadil Ustaz Samsul Amri bin Haji Ismail. Mudah-mudahan kesemuanya itu memberikan manfaat dan impak yang besar dalam kehidupan kita bersama. Saya bagi pihak penganjur pada malam ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Samsul Amri alias Samsul Debat di atas kesudian kehadiran pada malam ini. Terima kasih juga kepada para ibu dan ayah, anak-anak Saputra, dan kepada komuniti Bandar Sarjana Putra yang saya yakin ramai hadir pada malam ini. Kalaulah ini sambutan yang kami terima untuk program motivasi keibubapaan 2.0. Untuk makluman Ustaz, 1.0 kita bersama dengan Datuk Kazim Elias tahun lepas. Tahun ini kita bersama dengan Ustaz Samsul Debat. Tahun depan kita akan buat lagi program motivasi keibubapaan 3.0. Siapa nak panggil? Samsul Yusof. Kita akan tunggu tahun 2024 insya-Allah. Terima kasih.